Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia yang menaslukan keluarga Malaysia, khususnya tentang masyarakat di Sabah? Baik, Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, selepas hampir setahunlah pemerintahan beliau, kita lihat beliau seorang yang bukanlah terlalu nampak politicking sepanjang masa, which is good bagi kita yang di Sabah ini. Sebenarnya pendekatan keluarga Malaysia itu sebenarnya sudah digambarkan oleh Sabah ini setelah sekian lama. Ini bukan sesuatu yang baru, sebab pada kita di Sabah ni kita sudah mengamalkan konsep keluarga Malaysia ni berpuluh tahun. Dengan kita punya kepelbagaian etnik, kepelbagaian bahasa, agama, yang kita tidaklah ada isu tentang rasism sangat di Sabah ni. So kita menerima konsep ni bukanlah sebagai satu konsep yang sukar untuk diterima, kerana kita memang sudah mengamalkan. So apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memperkenalkan konsep keluarga Malaysia ni, saya percaya di Sabah ini sangat mudah untuk diterima, dan pendekatan yang diguna ini yang tidak meminggirkan sesiapa pun. Sama ada di bandar, di luar bandar, ataupun apapun yang ada di dalam konteks Malaysia itu sendiri, mendapat kalau boleh hak yang sama rata, betul kan? Hak yang sama penerimaan, dan kita percaya jika semua rakyat Malaysia menerima konsep keluarga Malaysia ini dengan hati yang terbuka, insya-Allah isu-isu macam seperti yang di Sabah ini tidak akan mengalami masalah lah. Okey. Lihat Perdana Menteri Ismail Sabri juga acap kali juga turun ke Sabah, dan kini Sabah juga menerima berbagai peruntukan berbeza daripada yang Betul. Boleh kita ulas sikit mengenai Okey. semua ni, Kita ambil contoh yang paling mudah pada bajet 2023 yang telah diumumkan, dan insya-Allah kalaulah Kerajaan Barisan Nasional menang dan akan dibentang semula pada bulan Disember nanti, insya-Allah Sabah akan menerima 6.3 bilion, which is kenaikan sebanyak 20.45% kalau tidak silap saya. Satu jumlah yang sangat besar. Kalau kita compare dengan Sarawak, diorang pun dapat lebih kurang dalam 5 bilion, tapi Sabah mendapat 6.3. Kenaikan ini menampakkan bahawa Perdana Menteri kita sangat mengambil berat juga tentang keadaan di Sabah ini. Sebab kita tahu pembangunan di Sabah dengan Semenanjung tidak mungkin akan boleh sama dari segi contoh logistik. Saya ambil contoh paling mudah, bahagian Papar saja keluasannya menyamai sebuah negeri Melaka. So dengan keadaan besar dengan geografik itu sendiri, allocation peruntukan itu sendiri pun kita tahu memang tidak akan boleh dibahagikan dengan cukup adil dan memuaskan hati semua. Tapi kita tahu we cannot please everybody. Kita tidak boleh memuaskan hati semua orang, tapi kita di Sabah percaya bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kita, dan sebagai contoh lagi, cukai-cukai untuk yang melibatkan Petronas sendiri. Kalau dulu orang sibuk kata tentang MA63, perjanjian-perjanjian yang mungkin tidak betul dan sebagainya, tidak adil dan sebagainya, tetapi kita lihat usaha Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membawa kembali isu-isu ini. Malahan kalau kita lihat pembagian ataupun pembayaran cukai-cukai itu sudah untuk setahun lebih ni saja telah mula mencecah 5 bilion. Satu jumlah yang agak besar walaupun mungkin orang Sabah kata dia sebagai permulaan, tetapi saya suka menyebut it's better late than never. Okey. Mungkin boleh kongsikan sekiranya lah kita hadirkan sekali lagi Ismail Sabri menjabat jadi Perdana Menteri. So apa harapan? Okey. Di seluruh negara apabila kempen pilihan raya ini diumumkan, kita sendiri semua sedia maklum bahawa telah diumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri jika kemenangan itu berlaku. Dan kami di Sabah ini, saya personally sebagai rakyat Sabah khususnya, sangat bergembira jika beliau diberikan peluang sekali lagi meneruskan usaha sebagai Perdana Menteri, kerana kita tidak begitu melihat beliau sibuk dengan isu-isu yang lain, tetapi lebih memberatkan kepada soal isu menjaga kebajikan keluarga Malaysia.